Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kelas ini adalah yang cikgu janjikan buat kamu hari itu. Jadi ini adalah ujian 1, soalan 3, 4 dan 5 ya. So kita akan jawab soalan ni sama-sama, okey? Baik, bila kamu jumpa soalan yang ada pecahan macam ni, okey, dekat sini saja. Ini maksudnya darab dengan yang semua dekat sini. Okey, ada pecahan, kita tak mau pecahan. Jadi that means kita ambil yang bahagi ni, pembawah ni, kita kena darab dengan sebelah. Okay. So yang ni kan darab dengan semua sebelah ni. Jadi kita ambil yang darab juga, bawa pergi sebelah dia akan jadi darab. Kita ambil yang bawah saja ya. Kita ambil yang ni saja ya. 3. Bawa sebelah dia akan jadi darab. So macam ni lah. Kita darab dengan semua yang dekat sebelah ni. So kamu akan dapat 3x kuasa 2 tolak 5 darab 3, 15x. Okay, ni dah hilang. So that means ini lagi tinggal 2 ni kena darab masuk dengan ni. Okay, ini kita abaikan dulu, tutup. Okay, kita akan darab 2 dengan 15. 2 darab 15 kamu akan dapat 30x. 2 darab negatif 54 kamu akan dapat, okay, kalau tak ingat kita just darab menggunakan kalkulator. 2 darab 54 kamu akan dapat 108. Okay, negatif tetap negatif. So dekat sini akan jadi 108. Okay, tengok kita ada satu ketua, kita ada 2 penolong, tapi penolong dekat sini jambatan, ada jambatan dia dan satu kawan. So yang kita kena jadikan dia bentuk am. Okay, ingat kalau nak selesaikan persamaan yang ada kuasa 2, kita mesti jadikan dia bentuk am. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ingat ya, mesti ada satu ketua, satu penolong dan satu kawan. Okay, so ketua mesti positif. Ketua ni mesti positif. Okay, mesti. Okay, dah positif dah. Jadi maksudnya yang sebelah kanan ni yang kita akan pindahkan ke sebelah. Kita tak mau ketua yang negatif, jadi kita ikut ketua yang positif. Kita kena pindah sebelah dan sebelah kanan akan jadi kosong, tidak ada orang dah. Okay, so that means ketua letak depan, kita susun. Okay, yang ni negatif 15 memang ada kat sebelah. Yang ni positif bawa sebelah jadi 30x. Kita padam ini dulu. Negatif 108 dia akan jadi tambah 108 sama dengan kosong. Ingat yang ni dah pindah pergi sebelah, dia akan jadi kosong kat sini. Okay, kita susun macam ni tadi kan. So kita ada 2 penolong, that means kita kena tekan kalkulator. Penolong pertama ni nilai negatif 15, penolong kedua negatif 20. So tolak saja dengan 30 So kamu akan dapat negatif 45. So 3x kuasa 2 ini 3 ketua, negatif 45 penolong tambah 108. Boleh tak kita simplify ni? 3 bagi 3 jadi 1, 45 bagi 3 jadi. Kita try. 45 bagi 3, ok, dapat 15. Ok, 3 bagi 3 1x kuasa 2. 45 bagi 3 kita dapat 15x. Kita try 108 bagi 3. Ok, boleh. So 36. Kita pemudahkan. Kalau nak pemudahkan, kena pemudahkan semua sekali terms. Ketua, penolong, kawan. Kalau tak boleh pemudahkan, hanya satu boleh mudah, yang lain tak boleh, jadi jangan mudahkan dia. Ok, so ini adalah bentuk termudah. Barulah kita boleh tekan mod EQN. Ok, tekan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 15, C sama dengan 36. So dapat X sama dengan 1. Yang pertama X sama dengan 3, yang kedua X sama dengan 12. Masuk dalam kurungan, akan dapat X tolak 3, X tolak 12. So this is the answer. Senang kan? Ok, untuk soalan B sama juga ada pecahan. Kita tak suka pecahan ya. Jadi pecahan ni, yang bawah ni kita kena darab dengan yang sebelah. Kena darab yang ke sebelah ke semua sekali. Ok, bukan satu saja. So kita akan dapat X darab 2X, ia akan dapat 2X kuasa 2 tambah 1 darab 2X, kamu akan dapat 2X. Sebelah kanan tinggallah yang ni saja, sebab yang ni dah bawa ke sebelah. Ok, so ini ada satu ketua, ada 2 penolong, ada satu kawan. So that means ketua dah positif. Jadi bentuk amnya adalah 2x kuasa 2 tambah 2x, yang ni bawa pergi sebelah, negatif 5x, positif 5 pergi sebelah, jadi negatif 5 sama dengan kosong. Ok, ada 2 penolong, kita selesaikan. Positif 2 tolak 5, dia akan dapat negatif 3x. Boleh susun ikut ketua penolong dan kawan. So dekat sini 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 5 sama dengan kosong. Dapat bentuk am, terus tukar, terus tekan mod E. Ok, so tekan A2, B negatif 3, kalau ada negatif kena ambil, C negatif 5. Ok, so jawapan adalah X sama dengan negatif 1, dan yang kedua ialah X sama dengan 5/2. Ok,
masuk dalam kurungan X tambah 1. Yang ni bawa dulu ke bawah. 2 adalah X, 2X, 5 positif buat sebelah, dia akan jadi negatif 5. So itu jawapannya. So far so good. Boleh ya. So dekat sini ada 8 markah. That means markah yang pertama apabila you dapat bentuk arm, 2 kurungan dan 2 jawapan. So 4 markah situ. Sama juga dengan ini, bentuk arm yang sudah simplified form, 2 kurungan dan juga 2 jawapan. So 8 markah. Okay, itu untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Okay, soalan suruh cari persamaan paksi simetri dan tentukan sama ada terdapat titik minimum atau titik maksimum bagi fungsi kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak 9. Seterusnya lakarkan graf bagi fungsi kuadratik tersebut. So ada 2 soalan dekat sini. First, kita kena cari persamaan paksi simetri. Jangan salah, kalau dia minta nilai paksi simetri, dia berbeza dengan persamaan. So kalau dia minta persamaan, that means kita kena bagi persamaan. Persamaan mesti ada x sama dengan. Okay, so dekat sini kalau kita nak cari persamaan paksi simetri, kita kena guna x sama dengan negatif b per 2 a. Ingatnya, persamaan paksi simetri kena guna rumus ini. Jadi kita kena tahu apa nilai a. Dekat sini nilai a adalah nilai ketua, b adalah nilai penolong, c adalah nilai kawan. Okay, so b adalah nilai penolong. Jadi kita just ganti x sama dengan negatif daripada rumus, b adalah positif 6, 2, a adalah negatif 1. Okay, negatif 1. Kalau tak ada nilai, maksudnya 1 lah tu. Jadi negatif 1. Okay, kira saja guna kalkulator. Okay, negatif jadi positif. 6 bagi 2 dekat sini adalah 3. So x mesti sama dengan 3. Kalau kamu tulis macam ni, cikgu rasa dalam exam mungkin boleh diterima, tapi lagi boleh diterima apabila you buat x sama dengan 3 sebab dia mau dalam bentuk persamaan. Okay, so dekat sini ada 2 markah. 2 markah. Okay, untuk soalan yang seterusnya dia suruh tentukan. Okay, pertama cari persamaan, tentukan sama ada terdapat titik minimum atau titik maksimum. So that means kalau kita tengok dekat sini, kita ganti nilai x itu untuk mencari titik maksimum ke dalam fungsi kuadratik. Bila x sama dengan 3 masuk dalam fungsi kuadratik ni, okay, kita ganti x sama dengan 3. Semua x ni kita ganti dengan 3. Negatif x3 kuasa 2 tambah 6x x adalah 3 tolak 9. Okay, kita calculate. Make sure kamu sudah tukar kalkulator tu dalam buat shape clear all ya. Jadi negatif kurungan 3 kuasa 2 tambah 6 kurungan 3 tolak 9. Tekan saja dan akan dapat jawapan kosong. Ada ataupun tidak? Mesti ada. Sebab apa? Ini graf adalah graf negatif yang mana ketuanya negatif. Apabila ketua negatif, dia bernilai kecil, dia akan berbentuk set. Okay, graf tu bentuk set, maksudnya dia akan ada titik maksimum. Okay, so apa titik maksimum dekat sini? Titik maksimumnya ialah apabila paksi simetri 3, dia punya nilai maksimum adalah kosong. So titik maksimum dalam bentuk koordinat adalah 30. So xy dekat sini. Okay, mesti dalam bentuk xy. Okay, so dia mention tentang titik. Okay, ada. Sama ada terdapat titik minimum atau titik maksimum. So ini adalah titik maksimum. Ada ya. Okay, itu yang kedua. Dekat sini kamu akan dapat 1 markah. Okay, next dia suruh lakarkan graf. Okay, kita tahu bentuk graf itu bentuk set. Okay, dan titik maksimum dan paksi simetrinya adalah 30. Jadi maksudnya nilai 3 ni adalah nilai yang terkena pada paksi x pada nilai 3. Okay, 3 mungkin dekat sini 2, di sini 1 dan sini kosong. Okay, kita buat saja. Ini adalah y ataupun fx. Y itu sama dengan fx. Itu yang biasalah. Sini kosong. Okay, kita dah dapat bentuk graf dan kita tengok apa dia punya pintasan y. Pintasan y kita akan tengok daripada C. C adalah pintasan y. Berapa? Negatif 9. So maksudnya ini akan memintas pada paksi y ataupun paksi fx ini pada nilai negatif 9. Okey, so lakarkan macam tu saja, insyaAllah boleh dapat. Sebab dekat sini ada 2 markah lagi berbagi. Jadi ada 6. Okey, ini ada 2 markah. Okey, titik maksimum, nilai titik maksimum, dan 2 daripada sini. Graf mesti graf negatif ataupun graf set, 1 markah.
dan sekurang-kurangnya ada satu titik dia tulis sama ada pintasan ni ataupun ni titik maksimum kamu label dekat situ. So 1 markah. Okey, graf negatif ataupun bentuk set 1. Yang satu lagi sekurang-kurangnya lah, sekurang-kurangnya satu titik ditulis. Kalau langsung tak ada titik ditulis memang tak dapat lah. Yang ni markah kedua, markah pertama saja bentuk graf. Okey, so far so good. InsyaAllah. So 6 markah dekat sini, 6 markah boleh. Okey, soalan 3 ni adalah lebih kepada soalan dalam buku teks, maksudnya soalan kebat ya. Jadi soalan yang ni melibatkan 1, 2 segi 4 tepat, dan yang ni segi 4 tepat juga, yang besar dan yang kecil. Mana satu besar, mana satu kecil, kita kena cuba cari nanti. So soalan dia lah, Persatuan Sejarah SMK Sriwijaya telah melukis 2 buah mural yang berbentuk segi 4 tepat, bersempena dengan Hari Kemerdekaan Malaysia. A, dia nak ungkapkan beza. Beza maksudnya tolak. Luas. Okey, luas maksudnya dekat sini 2 segi 4 tepat lah. Maksudnya apa? Luas segi 4 tepat adalah panjang, darab, lebar. Ini pengetahuan asas kamu ya. Kalau lupa mesti ingat. Okey. So beza luas antara kedua-dua mural L dalam sebutan X. Beza luas ni dia label sebagai huruf L. So kita kena cari luas untuk yang pertama dulu. Katalah kita label luas mural yang pertama sebagai A, yang ni adalah B. Kena label lah supaya pemeriksa tahu kamu tunjukkan yang mana satu. Okay. So kita buat luas A dahulu. Luas A adalah 3x tambah 1 darab, ni panjang kan, panjang darab lebar, so x tolak 3. Luas B, panjang adalah 2x tolak 1, lebar adalah x tolak 1. Okay, so kita cari buat macam biasa, operasi macam biasa, darab masuk, expand the equation. So 3x darab x, 3x kuasa 2, 3x darab negatif 3, negatif 9x, 1 darab x dia positif, so positif 1x, 1 positif 1 darab negatif 3, negatif 3. Okay, selesaikan. Saya get 3x kuasa 2 tolak tolak 9 tambah 1 maksudnya tolak 8 lah. Okay, 8x tolak 3. Okay, dapat sudah luas A. Luas B, 2x darab x, 2x kuasa 2, 2x darab negatif 1, negatif 2x, negatif 1 darab x, negatif 1x, negatif 1 darab negatif 1, positif 1. So susun negatif 2 tolak 1 means negatif 3x tambah 1. Ok, jangan selesaikan guna EKN sebab kita nak tahu apa beza luas ni. Beza luas label L. Ok, so mention dekat situ beza luas iaitu L sama dengan, ok, kamu tolak lah, depends. Dia nak A tolak B boleh, B tolak A pun boleh, so jawapan mesti sama juga. Ok, kita buat luas A tolak luas B. Dia kena faham soalan ya. Jadi kita dapat 3x kuasa 2 tolak 8x tolak 3 tolak 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Okay, ni luas A tolak luas B. Okay, kita buka kurungan. Tapi yang ni buka kurungan kena darab dengan negatif 1 tau. Iaitu kalau ada negatif di hadapan. Kalau tak ada, tak apa, just buka saja. Ini tak ada tanda negatif dekat hadapan, jadi kita buka saja. 3x kuasa 2 tolak 8x tolak 3. Ni negatif 2x kuasa 2, negatif negatif positif 3x, negatif positif negatif 1. Ok, susun ketua-ketua. 3 tolak 2, 1x, 1 ketua. Negatif 8, ini penolong, ini penolong. Ok, negatif 8 tambah 3, negatif 8 tambah 3, negatif 5x. Ok, kawan. Negatif 3, negatif 1, hutang, jadi jawapannya adalah negatif 4. Ok, itu beza luas, cukup. Sebab dia nak dalam sebutan L saja. Inilah beza luas. Berapa markah dekat sini? Ada 4 markah. Jadi ini 1, ini 2, kamu tolak dia, lepas tu dapat jawapan, so 4 markah. Ok, ini untuk soalan A. Soalan A. B, dia bagi tahu dekat sini, diberi beza luas antara 2 buah mural tersebut. Yang L tadi, beza luas ni dia bagi ialah 10 meter persegi. So dia dah bagi 10 meter persegi, hitung nilai X. Ok, so untuk soalan B, kita guna apa yang kita dah cari. Yang kita dah cari beza luas. Ok, ini dia punya persamaan. Dan dia mention beza luas tu nilainya adalah 10 meter persegi. So kita ganti dengan 10. Ya, ikut mesti logik. Boleh ya, sampai sini. Ok, kita susun. Ketua dah positif, jadi geng sini jangan alih. Yang sebelah ini kena ikut ketua positif.
So ini positif, buat pula dia akan jadi negatif. So ruang dekat sini akan jadi kosong. X kuasa 2 tolak 5, X tolak 4 tolak 10. Okay, kita susun sebelah kanan supaya kamu lebih jelas lah. X kuasa 2 negatif 5X, negatif 4, negatif 10, negatif 14. Okay, bentuk arm sudah. Then you tekan multi-QN. Okay, ketua 1, penolong negatif 5, kawan negatif 14. Jawapan yang pertama ialah negatif 2, yang kedua ialah 7. Yang mana satu logik, tapi sebelum kita tengok yang logik, kita kena buat dua kurungan ni untuk dapat markah. Masuk dalam kurungan X tolak jadi tambah 2, ni X tolak 7. Okay, mana satu logik? Untuk jarak, untuk panjang dan lebar, positif atau negatif? So kita akan ambil yang positif. Jadi yang negatif ni kita kena tulis abaikan. Boleh Tapi soalan dia nak apa? Soalan dia mau nilai X saja. So inilah jawapannya. Okay, berapa markah dekat sini? Kamu akan dapat 3 markah. Yang pertama, apabila kamu jadikan bentuk arm 1, lepas tu ada 2 kurungan ni 1 dan jawapan X sama dengan 7, 1. Boleh Soalan C, dia nak hitung perimeter bagi mural yang lebih kecil. Agak-agak mana satu mural yang lebih kecil? Okay, kita test. Kita ambil nilai 7 tadi kan. Okay so kita test. Kalau dekat sini 7, 3 darab 7, 21 tambah 1, 22. Sini 7, 7 tolak 3, sini 4. Sini 7, 14, 2 darab 7, 14 tolak 1, 13. Ini 7 tolak 1 jadi 7 tolak 1 jadi 6. So agak-agak mana satu mural yang lebih kecil? Ni 22 kali 4, ni 13 kali 6. Jadi kita akan ambil mural yang B lebih kecil sebab dia lebih kecil 13, 12. So boleh lukis macam ni ataupun boleh tulis semula untuk jawapan soalan C. Maksud cikgu macam ni. Okay, you buat soalan C, you lakar balik. Lepas tu you tulis 13 dan 6. Okay, ini mural B. Dia nak perimeter kan. Perimeter maksudnya ukur lilit. So that means kita akan tambah semua sisi-sisi. Jadi kena tulis, dia minta kita kena tulis perimeter mural yang lebih kecil. Okay, ataupun you nak tulis B dekat situ sama dengan 13 tambah 13 tambah 6 tambah 6, ataupun 13 kali 2 tambah 6 kali 2, boleh sajalah. Okay, tak ada masalah, yang penting kamu faham. Jadi 13 tambah 13 tambah 6 tambah 6, saya dapat jawapan 38. Apa unit kita nak pakai? Kadang-kadang dia bagi dekat sini, tak ada. Tapi kalau kamu rujuk, kalau kamu pandai tengok, ni dia bagi meter kan. Jadi kalau per meter tu hanya tambah, jadi jawapan kamu mesti dalam meter. Tapi tak kisahlah, sebab dalam SPM dengan unit atau tanpa unit masih diterima, kecuali dalam bentuk darjah ataupun ringgit Malaysia, itu mesti tulislah. Okay, so itu saja. Jawapan ini akan bagi kamu 2 markah, tambah dan jawapan. So far so good. Cikgu rasa soalan ni tidaklah terlampau susah. Yang penting kamu kena faham konsep. Okay, itu saja daripada cikgu. Semoga kamu boleh menjawab soalan-soalan kebat yang lebih baik nanti. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.